Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Jumlah penduduk terjejas banjir di Johor terus meningkat kepada 6,464 orang melibatkan 1,790 keluarga. Kesemua mereka berlindung di 51 pusat pemindahan sementara PPS di 6 daerah. Kota Tinggi kekal menjadi daerah paling terjejas dengan 2,964 penduduk daripada 783 keluarga berlindung di 24 PPS. Diikuti Johor Bahru dengan 1,844 penduduk daripada 504 keluarga ditempatkan di 10 PPS. Keluang 1,533 penduduk ditempatkan di 14 PPS, Kulai dengan 86 penduduk di 1 PPS. Manakala Pontian 17 penduduk di 1 PPS dan Segamat 20 penduduk di 1 PPS. 2 jalan di Kota Tinggi dan 1 di Johor Bahru ditutup untuk semua jenis kenderaan. Berikutan banjir, 3 sekolah di Johor Bahru ditutup. Sekolah yang terjejas, Sekolah Kebangsaan SK Kampung Maju Jaya, SK Bukit Mutiara dan SK Sungai Tiram. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, Nurlizah Noh, setakat ini tiada calon sijil pelajaran Malaysia SPM tersangkut akibat banjir di Johor. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang juga meningkat kepada 896 orang daripada 236 keluarga. Penduduk terjejas banjir kini berlindung di 23 PPS di Rompin, Pekan dan Maran. Jabatan Meteorologi turut meramalkan hujan sangat lebat berterusan tahap bahaya berlaku di Rompin. Juga amaran hujan lebat berterusan tahap buruk diramal melibatkan Pekan. Pusat Kawalan Bencana Negara NADMA meminta Jawatankuasa Pengurusan Bencana JBP peringkat negeri dan daerah diaktifkan serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana terutama di kawasan berisiko tinggi. NDCC sentiasa memantau situasi parameter maklumat teknikal dengan kerjasama pelbagai agensi teknikal. Kesiapsiagaan itu berdasarkan ramalan hujan lebat berterusan yang dikeluarkan Met Malaysia di Pekan dan Rompin, Pahang, termasuk Segamat, Kluang, Mersing dan Kota Tinggi di Johor. Berdasarkan ramalan hujan berterusan juga dijangka berlaku di Kuantan, Pahang dan seluruh Johor. Usaha membantu usahawan muda memasarkan produk ke luar negara perlu dilakukan secara berterusan dan berstruktur. Ke arah itu, kerajaan sedia membantu kumpulan tersebut yang mempunyai kekangan termasuk kewangan mahu perangkaian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bimbingan juga boleh diperolehi menerusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Dan kita akan pilih produk-produk yang berpotensi untuk pasaran antarabangsa, termasuk produk-produk dari Kreatif Melaya ini, di mana influencers yang terlibat di dalam penghasilan produk ini akan dibantu bukan sahaja dari segi pembiayaan tetapi juga dari segi mewujudkan pasaran di peringkat antarabangsa. Saya lihat terlalu banyak produk-produk yang mempunyai potensi untuk dipasarkan di peringkat antarabangsa. Sehingga kini lebih 500,000 usahawan telah mendaftar di bawah MARA selain mewujudkan program khas Gate to Global GTG yang menjadi pintu masuk untuk Bumi Putra bersaing di peringkat global. Beliau menyatakannya selepas membuat lawatan ke Muda Face 2024 di Kuala Lumpur. Terus komited mempermudah dan mempercepat urusan pelaburan domestik dan antarabangsa. Itu fokus utama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI tahun ini. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia meliputi sektor pelaburan, perdagangan dan industri. Kita nak fokus sekarang pada tahun 2024 ni kepada execution juga. Ya, sekarang one is the amount that is committed, the other one is the amount that approved. And now amount yang nak realise, ya, itu penting. Dan kita kena membuktikan kepada rakyat yang apa yang telah dijanjikan dan dimeterai dalam perjanjian juga mestilah direalisasikan. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, Malaysia terus dipilih sebagai destinasi pilihan pelabur.
Catatan 9 bulan pertama 2023 merekodkan jumlah pelaburan diluluskan berjumlah RM225 bilion. Beliau memaklumkannya selepas membuat lawatan ke Mudafest 2024 di Kuala Lumpur. Sebanyak RM225 juta diperuntukkan bagi program pengedaran barang perlu, tonggaz petroleum cecair LPG dan community drumming POS to POS sepanjang tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, peruntukan itu melibatkan pelaksanaan di 6 negeri iaitu Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah. Melalui community drumming atau program penyeragaman harga, kerajaan menanggung kos penghantaran barangan keperluan ke kawasan pedalaman bagi memastikan rakyat dapat membeli barangan pada harga berpatutan seperti mana di bandar. Objektif teras dia ada dua. Pertama yang saya sebutkan tadi, untuk kita memastikan masyarakat di kawasan pedalaman juga mempunyai akses kepada barang perlu dan barang kawalan dalam harga yang sama. Yang kedua adalah dari segi kestabilan bekalan. 7 jenis barangan terbabit ialah beras putih, gula putih bertapis kasar, tepung gandum, minyak masak, tonggaz memasak, petrol RON95 dan diesel. Beliau memaklumkannya selepas melakukan tinjauan program pengedaran barang perlu, LPG dan community drumming di sekitar Tenor. Saudara, sesulan aduan harga makanan laut siap masak yang didakwa mahal di Pulau Pangkor, Perak oleh pengguna aplikasi TikTok, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak melaksanakan operasi pemantauan OP samar ke atas permis yang dilaporkan. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaluddin Ismail berkata pengguna media sosial itu mendakwa dikenakan harga yang tidak setimpal dengan kualiti dan perkhidmatan. Hasil maklumat operasi mendapati permis tersebut tidak meletakkan tanda harga ke atas hasil laut, belum dimasak serta didapati tidak menggunakan alat timbangan dalam urusan penjualan. Sehubungan itu, tindakan ke atas peniaga diambil kerana melanggar Seksyen 140-3-A-B Akta Pelindungan Pengguna 1999. Permis itu juga diberi satu notis pengesahan maklumat barang dan notis bertulis bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencautan 2011. Konsep perniagaan Uptown dicadangkan bagi membantu peniaga makanan dan kraf tangan di bangunan Medan Samudra meneruskan perniagaan sepanjang tempoh 54 jam penutupan jalan sempena zon bebas kenderaan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Datuk Syadan Uthman berkata, konsep perniagaan itu lebih relevan dan memudahkan peniaga mempromosikan produk jualan secara terus kepada pengunjung yang berjalan kaki di laluan berkenaan. Konsep Uptown akan dilaksana secara teratur antaranya dengan penggunaan payung yang seragam. Selain mengutamakan kebersihan tapak perniagaan agar tidak mencacatkan pemandangan lokasi tumpuan pelancongan. Kementerian Pendidikan KPM sedang menyiasat kes buli pelajar sekolah yang tular di media sosial. Ia bagi memastikan kes itu dapat diselesaikan dengan segera. Menerusi kenyataan, KPM memberitahu langkah awal itu diambil termasuk hubungi ibu bapa atau penjaga menjalankan siasatan telus dan terperinci memaklumkan kes kepada Pegawai Perhubungan Sekolah dan Polisi Raja Malaysia. Selain menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada semua murid terlibat, pihak sekolah juga diminta memastikan tindakan disiplin diambil ke atas murid yang bersalah dan direkodkan. KPM turut menegaskan kementerian itu tidak berkompromi dengan salah laku buli di semua institusi pendidikan di bawah kelolaannya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.